Kita tengok the first question is question 5. Jadi kita tengok dulu jawapan dia. Ni dulu. Soalan dia. Okay, question 5. Dia cakap pasal how many digit number can be found from the digit set 2 until 9. No repetition are allowed. No repetition are allowed and the number must be odd. If repetition is allowed and the number must be even. If no repetition is allowed and the number must be lebih besar sama dengan 500, because if repetition is allowed and the number must be less than or equal to 300, if no repetition is allowed and the number must be divisible by 5. Okay, awak punya soalan tu letak tepi lah. Saya memang tak boleh nak tunjuk sekali ni. Okay, so kita tengok this one. Cik ni lah tulisan convey. Nampak ke Saya pun tak nampak. Nampak ke kawan awak tulis ni? Kau nampak? Tak, madam. Kan tak nampak kan? Tengoklah awak ni nak share jawapan pun macam tak ikhlas. Macam mana? Hei. Saya bagi masa lama tau. Bukannya sekejap, bukannya 5 minit. Aku bagi kau masa untuk kau share. Lebih daripada 5 jam tu tak? Tolonglah korang ni. Adalah make sense sikit. Awak nak masuk universiti tau. Universiti budak universiti. Bukan budak nak masuk darjah 1. Darjah 1 pun lagi cantik tulisan daripada awak. Aduh, hai. Okay, so sekarang kita ada digit 2 sampai 9. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. So soalan pertama tak ada repetition allowed. Kita nak 3 digit je. Sebenarnya kita nak susun 3 digit. Bila tak ada repetition allowed. So yang first kita boleh letak semua nombor lah. Sebab dia tak ada apa-apa restriction dekat situ. So berapa nombor semua? Berapa nombor yang ada? Semua sekali. 8. So dekat depan boleh letak 8. Dan bila kita dah letak satu nombor di depan, tinggal 7 pilihan lah dekat tengah. Dan dekat akhir sekali tinggal 6 pilihan. Sebab kita tak boleh repeat. So awak dah harapkan je lah. So dapat berapa? Dapat berapa? RM336. Okay, 336. Okay, and then soalan B pula. Dia kata, if no repetition are allowed and the number must be odd. Okay, the number must be odd. So, bila kita nak odd, maksudnya benda yang kita akan fokus adalah di bahagian belakang ni. Belakang ni mesti odd number. So, odd number kita ada berapa pilihan daripada 2 sampai 9? Ada 4. So, which is 3, 5. 5, 9. Okay, so ada 4 pilihan. So, 4 pilihan lah letak di belakang. Okay, and then dia still lagi tak boleh repeat. So, bila kita tak boleh repeat, maksudnya bila satu nombor awak dah letak di belakang, dekat depan tinggal berapa nombor? Daripada 8 tolak 1. So, tinggal 7. 7. And then 6 lah. Okay. So, macam kawan buat ni sebenarnya. 7, 6 darab 4. Okay. So, dia dapat 1, 6, 8. Kot. Okay. Then nombor C pula. C soalan dia, if repetition is allowed and the number must be even. Sama juga, kita perlu fokus di bahagian belakang sekali ni. Belakang sekali mesti even number sahaja. Even number maksudnya 2,
4, 6 dan juga 8. So kita ada 4 pilihan jugalah. So 4 pilihan dekat situ. Dekat depan ada lagi berapa pilihan untuk nombor 1? Ada lagi 7. 7? Soalan C. Oh, if repetition is allowed. Kalau boleh Ada lagi repeat. So dia tak lagi bergerak 8. lah dia tak turun. Dia still lagi 8 nombor kita boleh letak dia. Sebab dia boleh repeat. Nombor tu boleh jadi 2-2. Boleh jadi 3-3. Boleh jadi 3-3-3. Dia boleh je repeat bila-bila pun. So kita akan buat 8 darab 4. So kita patutnya dapat ni lah. 2, 5, 6. Okay, and then soalan D. Soalan dia awak, no repetition is allowed and the number must be greater or equal to 500. Greater or equal to 500. Kita nak lebih besar atau sama dengan 500. So maksudnya kita kena ambil fokus dekat depan. Lebih besar daripada 500 yang boleh hanyalah macam kau list out ni. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so ada 5 pilihan di situ. Ni 5 5. Saya letak sini lah. Darab dengan. Okay, yang dekat tengah sebab dia tak boleh repeat. So, bila kita dah ambil satu nombor di hadapan, yang dekat sini tinggal 7 nombor. Dan juga belakang tinggallah 6 nombor sahaja. Okay, so 5 darab 7 darab 6. So, dapatlah 210. And then, the last one. Belum last. If repetition is allowed and the number must be less or equal to 300. Okay, less or equal to 300. So, bila dia nak less or equal to 300, kita boleh letak nombor 2 sahaja dekat depan. Sebab apa kita tak boleh letak nombor 3? Sebab dia kata repetition is allowed. So, bila repetition is allowed, nak dapatkan 300 adalah impossible. Sebab tak ada kosong di dalam digit yang dia bagi tu. Bila tak ada kosong maksudnya impossible lah awak nak dapat 300. So 3 kita excludekan daripada letak di hadapan. Kita cuma letak 2 sahaja in front. So 2 ada satu pilihan, ini 2. Darab dengan, sebab repetition boleh, so 8. Dan belakang pun akan jadi 8. So 2 darab 8 darab 8. So dapat ni kenapa dapat 64? Kenapa 1? 128. 128. 1 darab 8 darab dengan 8 kan? 64. 8 darab 8. Tak. Betul lah. Ni bukan 2. Ini pilihan dia 2. Maksudnya ni nombor 2 tapi dia ada satu pilihan je lah. 2 je kita boleh letak kat depan. Okay. Ni 2 je. Pengkau pula. Ni dekat sini 2. Okay. So ada satu pilihan darab dengan 8 darab 8. So dapatlah 64. Okay, betul lah kawan ni. And then if no repetition is allowed and the number must be divisible by 5. So tak boleh repeat dan boleh divide by 5. So bila boleh divide by 5, dekat belakang sekali ni mestilah nombor yang boleh divide by 5 sahaja. Which is number 5 je lah. So ada satu pilihan dekat situ. Okay, kat sini 5 only. Okay. And then dekat depan sebab dikata no repetition. So dekat sini tinggal 7 pilihan. Dan dekat tengah-tengah tinggal 6 pilihan. So 7 darab 6 darab 1. 7 darab 6 darab 1. So awak akan dapat 42 cara. Okay, itu question number 5. Okay, any question? No, madam. Okay, kita pilih nombor 6 pula. Nombor 6. In how many different ways can the letter
Can the letter of word detail be arranged such that the vowel must occupy only the odd position? How many arrangement can be made out of letter of the word engineering? Okay, so first detail. Mana satu kamu jawapan ni? Tak nampak dah. Ni word detail. So, dia nak yang EAI tu dekat odd position. So, bila dekat odd position, maksudnya dekat position pertama, ketiga dan kelima. Okay. So, 3 huruf tu letak dekat 3 tempat. So, 3P3. Okay. Lepas tu, yang lain, tinggal lagi DTL pun ada 3 lagi huruf yang awak akan letak di 3 tempat. So 3P3 juga. Ni 3P3 So dia akan dapat 3P3 darab dengan 3P3 lah. 36. Betul? Ataupun boleh letak 3 faktorial darab 3 faktorial. Sama juga jawapannya akan dapat 36 jugalah. Okay, and then soalan engineering. Kita nak susun dia. Engineering ada berapa huruf kat situ? 2, 4, 6, 8, 10, 11 huruf. So 11 faktorial ni 11 Ya, tulisan kawan-kawan awak ni. Allah, tak nampak. Pun sama juga. 11 faktorial. Okay, dividekan dengan yang berulang. So yang berulang ada huruf E berulang 3 kali. So 3 faktorial. Darabkan dengan I berulang 2 kali. So 2 faktorial. EI. Lepas tu N berulang 3 kali. So 3 faktorial. And then apa lagi yang berulang? E dah, N dah, G. G. Berulang 2 kali. Lepas tu dah. E, N, G dah. I dah yang tadi. E 3 kali, G 3 kali. I 2 kali. Okay. So yang ni lah macam kawan buat ni sebenarnya. Dapat jawapan dia patutnya 277,200. Okay. Okay, question number 6 settle. Ada orang nak tanya apa-apa? Tak ada? Tak ada. Okay, number 7. How many 6-digit telephone number can be formed if each If each number start with 3, 5 and no digits appear at once. Okay, 3, 5 memang dah kena letak kat depan. So, dia kata lepas tu tak boleh repeat. Ni maksudnya no digit appear more than once. Maksudnya no repetition is allowed lah kat sini So, daripada nombor yang kita ada di dunia ini, which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, kita ada 10 nombor. 3 dan 5 kita dah kena tolak daripada pilihan kita lah. 3, 5 dah kena tolak. So, awak tinggal lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 number. So, dekat tempat ketiga ada lagi 8 nombor boleh letak. Lepas tu tolak 1, 7, tolak 1, 6, tolak 1, 5. Sebab kita nak 6 digit sahaja. Okay, so 8 darab 7 darab 6 darab 5. So 1680. Betul lah. Okay, and then if in how many way can number
be formed using digit 2, 3, 4 and 5 without repetition. Yang ni senang je lah. Awak nak number yang boleh disusun. Tapi dia tak bagi tahu number awak tu dia nak berapa digit. Bila dia tak bagi tahu, means awak kena list out all the possible outcome lah. Okay, kita mula daripada 1 digit sampailah yang paling tinggi boleh buat 4 digit lah sebab dia tak boleh repeat. Okay, dan kita ada 4 nombor sahaja. So, kalau 1 digit maksudnya ada 4 pilihan. Ni 1 digit. Semua-semua dia lah pilihan kita ada. Kalau 2 digit maksudnya yang pertama 4 pilihan, yang kedua jadi 3 pilihan. Sebab dia kata without repetition. Okay. Dan kalau 3 digit berpulanglah. D4 darab 3 darab 2. And kalau 4 digits pula, dia akan jadi 4, 3, 2, 1. Kalau no repeat, maksudnya awak kena tolak-tolak 1 lah. Okay, so betul. And then tambahkan semua dapat 64. Yang ni ada satu cara lagi. 4 faktorial lah. Kalau yang ini boleh jadi 4 P3. Ini 4 P2. Okay. Either one. Jawapan akan sama je. Okay, any question? Untuk question number 7. Tak ada, madam. Okay, either one boleh pakai. Okay, kita pergi nombor 9. 9, soalan dia adalah in how many way can committee 7 be chosen from 9 married couple? Okay, so awak nak pilih 7 orang daripada 9 married couple. So kalau 9 married couple, maksudnya dekat situ ada berapa orang sebenarnya? Ada berapa orang 18 lagi? orang. 18 orang. Which is awak ada 9 lelaki dan 9 perempuan. Okay, 9 women, 9 men. Okay, so first dia kata no restriction are made. Maksudnya kita pilih 7 orang daripada 18 orang lah. The committee must have 4 men and 3 women. A husband and wife cannot serve on the same committee. Mr. Smith refused to serve on the committee with Mrs. John. Okay, so kita tengok soal jawapan kawan awak. Yang pertama, tiada restriction. So, daripada 18 orang, kita pilih 7 orang directly. So, terus dapat 3, 1, 8, 2, 4. Tiga jawapan awak tu. Cuba kira betul-betul. 18 C 7. Dapat berapa? 3, 1, 8, 2, 4. Betul lah. Jawapan yang kat belakang ni. Jawapan saya ni yang salah. Okay. And then yang B pula. Dia mesti ada 4 men and 3 women. So, 4 men maksudnya daripada 9 orang lelaki, awak pilih 4 orang. Dan daripada 9 orang perempuan, kita pilih 3 orang. So, kita darabkan. Sebab dia berlaku serentak Dia nak 7 orang. So, serentak lah. Dapat 10584. Okay, betul. And then soalan C pula, kita nak a husband and wife cannot serve on the same committee. So, kawan awak buat 7C7. 7C7 maksudnya apa 7 datang dari mana ni? 7 ke apa ni? 9 ke 7 ni? Siapa yang buat chat 7 lah, madam. Ha? 7. 7. Habis kenapa 7? Apa sebab Kan- 7? Tak tahu, dia kata committee of 7 be chosen. Itu nak choose. Masalahnya sekarang daripada apa yang awak choose 7 ni? Oh. Ini sebab nak dapat jawapan je ni saya rasa ni. Sekejap 7C7, 7C0. 7 tu awak pilih daripada siapa? Kau buat 9 ni.
Syat, kau tulis 9 ke 7 ni? Saya silap pandang kot. Jawab pandai ke memang nak dapat jawapan ni? Ni 7 ni dia buat 3, 4, 3, 2. Jawapan pun memang salah. Tak apalah. Okay, kalau dia kata dia nak, sini salah dia nak husband and wife cannot serve on the same committee. So maksudnya kita tak nak lelaki dan perempuan tu, maksudnya kita tak nak husband and wife tu serve dekat dalam committee tu. Okay, so tadi dia ada 9 couple. So daripada 9 couple, disebabkan saya nak 7 orang sahaja. So saya akan pilih daripada 9, saya pilih 7 couple dulu. Maksudnya saya pilih dulu 7 couple. Dan daripada 7 couple tu baru kita ambil salah seorang daripada mereka. Okay. So 9 couple tadi saya pilih 7. So maksudnya 9C7. Okay. Maksudnya 7 couple dipilih. Selepas kita dah pilih 7 couple, kita akan pilih salah seorang sahaja daripada ke-7 couple tadi. So maksudnya saya ada 7 couple. Couple pertama saya pilih seorang. Couple kedua saya pilih seorang. Couple ketiga saya pilih seorang. Sampailah couple yang ke-7. So saya akan buat daripada 2 orang saya pilih seorang sebanyak 7 kali. So dia jadi macam ni lah. 9C7, pilih couple dulu dan daripada setiap couple pilih salah seorang. Dan kuasa dengan 7 sebab ada 7 couple. So dapat berapa? Dapat 4608. 4608. So macam itulah cara dia. Okay, bila dia tak nak husband and wife serve at the same committee. Pilih dulu couple dia. Dah pilih couple, berapa orang yang dia nak tu dan daripada setiap couple pilih salah seorang. So dia kena buat 9C7 dah. 2C1 kuasa 7. Okay. And then untuk Mrs. Smith refuse to serve on the committee with Mrs. John. Okay, so sekarang ada 2 orang yang dia tak nak bersama-sama. So 2 particular person. Kawan awak penjawapan pun salah ni. Okay, ni soalan ni pun salah. Okay, so bila kita nak 2 particular person tu tak nak bersama. So saya ada 2 case lah. Case pertama, daripada 2 orang tu, saya pilih salah seorang. So maksudnya 2C1. Daripada sama ada Smith ataupun Mrs. Jones tu, saya pilih salah seorang. So 2 orang tu saya pilih salah seorang. Okay. Dan yang lain, saya akan pilih daripada orang lain. So tadi dia ada 18 orang. Tolak dengan 2 orang. So dia dah jadi 16. Okay, so 16C6. Ini daripada orang lain lah. Okay, ni kes pertama kita cakap kita pilih salah seorang. Pilih either one. Okay, kes kedua pula, saya boleh juga tak pilih dua-dua. Senang. Dua-dua tu sebab dia tak nak bersama, so kita tak payah pilih dua-dua. So kosong. Daripada dua-dua kita tak pilih langsung. Okay, so kita pilih daripada orang yang tak kisah, yang tak ada apa-apa isu. So tinggallah 16, tapi sebab kita nak 7 orang, so jadi 16C7. So dapat berapa? Ni kena tambahkan Kes pertama kira, kes kedua kira, lepas tu tambahkan. So case 1 plus case 2. Yang pertama dapat berapa? 2C1 darab 16C6. 16016. 16016. Okay, yang kedua? 11440. 11440. Okay, so kita tambahkan dua-dua ni. 27456.
2, 7, 4, 5, 6. Itulah jawapan kita. Okay. Keluarkan maklumat dia. Okay. Dah. Ada soalan? Soalan nombor 10. 9. Tak ada, madam. Okay. Kita pergi question number 11. Find the number of ways which 8 people can be assigned to 2 different rooms if each room must have at least 2 people in it. Okay, so sekarang ada 2 room dan 1 room at least 2 orang kat dalam tu. Awak ada 8 orang kat sini. Okay, 8 orang kita nak letak dekat 2 room tapi setiap room kena ada at least 2 people. So, kita list out lah. Kalau awak buat 8C2 tambah 8C3 tambah 8C4 tambah 8C5 tambah 8C6. Maksudnya apa ni? Ini ada 1 room je ni. Sekarang kita ada 2 room ni. Ini awak kira untuk 1 room ni. Betul tak? Ini 1 room. Kita pilih 2 orang. Each room at least 2 people. So lagi 1 room, apa case dia? Ni pun sama. Suka hati dia je. Awak kena list out dulu room 1 dengan room 2. Okay. So, setiap room mesti kena ada 2 orang. So, tak boleh langsung lah tak ada orang. So, kena list out. Macam ni kau nak buat 1 je? Tak boleh lah. Okay, so room pertama, kalau dia dah ambil 2 orang, room kedua ada lagi berapa orang boleh letak? Lagi 6. So, kalau room pertama 3, kat sini 5. Kat sini 4, sini 4. Kat sini 5, dekat sini akan jadi 3. Kat sini 6, kat sini akan jadi 2. Boleh tak kalau letak 7, 1? Boleh? Tak boleh. Tak boleh sebab 1 room mesti ada at least 2 orang. So, awak punya pilihan sampai 6 2 je lah. Dan kita kena ni lah. Kira setiap 1 ni. Okay. So, maksudnya yang pertama punya case, saya tak warna biru. Tadi ada 8 orang. Okay. So, daripada 8, kita pilih 2. Untuk letak dalam room pertama, darabkan dengan lagi 6, kita pilih 6. Okay, sebab tadi daripada 8 dah tolak 2 orang, tinggal 6 orang. 6 orang kita ambil semua letak dekat dalam room kedua. Yang ni pun sama, 8C3 darab dengan 5C5. Yang ni 8C4. Oh, kawan awak dia tak letak yang 6C6 tu semua. Dia letak yang depan je. 8C4 darab dengan 4C4. Lepas tu 8C5 darab dengan 3C3. Lepas tu 8C6 darab dengan 2C2. Yang belakang ni pun kena tulis. Ini Syamil ni dia tak tulis yang belakang ni apa benda. Dia dapat jawapan yang sama tapi dia punya jalan kerja tu silap sikit lah. Okay. So yang ni awak tambahkan semua. Dan dapat jawapan sama saya rasa. Sebab 6C6 tu semua dapat 1. Yang belakang ni semua dapat 1. So jawapan dia akan dapat 238 juga. Tapi yang belakang ni wajib tulis. Dalam awak punya ni. Awak punya solution. Okay. Macam yang Syamil dia tak tulis. Sebab dia darabkan 1 dia tak tulis. Tapi nanti jawapan jadi, jalan kerja tu jadi salah. Jawapan betul, jalan kerja tu salah. Boleh? Boleh, madam. Okay, kita pergi next question, number 13. 13 dia tanya apa? A coin is 2 10 times. Find out the number of possible outcome. So, 2C1 darab 10. Kenapa darab 10? Dia toast 10 time. Maksudnya sekarang, toast kali pertama,
2C1. Terus kali kedua pun 2C1. Terus kali ketiga pun 2C1. Terus kali keempat pun 2C1. So dia bukan darab 10 kat sini. Sepatutnya jadi apa? Kuasa. Yes, kuasa 10. Okay. So sebab dia buat 10 kali benda tu. 2C1 tu terjadi 10 kali. Maksudnya 2C1, lepas tu darat dengan 2C1, darat dengan 2C1, darat dengan 2C1, darat dengan 2C1. Kalau awak buat 2C1 tak darab 10 macam ni, maksudnya dia tambah 2C1 tambah 2C1, tambah sampai 10 kali. Tapi yang ni, kita buat 2C1 darab 2C1 sampailah 10 kali. So dia kena kuasa 10 sebab dia berlaku simultaneously. Okay, dia bukan kes yang berbeza, dia kes yang sama. So patutnya dapat 1024. And then untuk soalan B pula, find out the number of ways in which 6 rings of different types can be worn in 3 fingers. Okay. So kawan awak buat 6P3. Daripada 6 ring, dia masukkan dalam 3 ring. Dalam 3 finger. Tak. Jawapan dia salah ni kan? Jawapan dia patutnya berapa kat belakang? Jawapan belakang patutnya 79. so sebenarnya pemahaman dah salah. Sebab dia kata awak ada 6 ring. 1, 2, 3. Saya buatlah 3 jari. Alah tak apalah. Cantik tak cantik tu luarkan 3. Okay, ada 6 rings. So ada 6 ring. Awak nak masukkan dalam 3 jari. Kalau awak buat 6P3, bermaksud daripada 6 cincin, awak pilih 3 dan masukkan setiap satu jarinya ada satu cincin sahaja. Padahal dalam soalan dia tak bagi tahu pun satu finger tu boleh ada satu cincin. Dia boleh jadi satu finger tu 6 cincin pun boleh. Apa ni? Enam P3 maksudnya awak susun 6 cincin dalam 3 tempat. Tapi maksudnya 6 ring tu awak tak pakai. Macam tu lah. Okay. 6 ring tu awak tak pakai. So, sekarang ni setiap jari kita ni, kita boleh letak je berapa ring yang kita nak. Awak nak letak 4 ke nak letak 5 boleh. Sini boleh. Sini boleh. Okay, sini boleh 3. Macam tu lah lebih kurang. Kalau yang dia buat tu cuma ada satu cincin, satu jari satu cincin lah. Sebab ada 3 tempat dia letak satu. Okay, so sebab kita kena pakai 6 ring ni, maksudnya daripada 3 jari ni, okay, 3 jari, saya pilih satu jari untuk satu cincin. Okay, maksudnya cincin pertama, ring 1. Daripada 3 jari, saya pilih jari mana saya nak masukkan ring 1. Okay, itu pertama. Lepas tu nanti yang kedua pula, ring 2 pula. Saya pilih lagi daripada 3 jari tadi, saya masukkan ring 2 pula. Okay, lepas tu sampailah ring ke-6. Daripada 3 jari, saya pilih 1 jari. Maksudnya 6 cincin tu awak kena pakai dekat jari 3 jari awak tu. So dia akan buat pilihan lah. Jari tu yang awak pilih. Cincin tu nak masuk dalam jari yang mana. So kita akan ada 3C1 kuasa 6. 6 kali awak repeat benda yang sama. Okay. So 3C1 kuasa 6 dapat 729. So jari tu tak semestinya satu cincin je. Dia boleh jadi beberapa cincin. Boleh? Boleh ke tak boleh? Okey tak? Kalau macam ni, yang kawan awak buat ni, 6P3, maksudnya dia cuma ada 3 cincin je dia pakai. Ni maksud dia. Tapi dia suruh awak pakai 6 tu. Sebab tu kita kena buat cara ni. Yang ni 6 ring kita pakai.
Masuk je dalam jari awak. Mana muat dia masuk je lah. Macam tu lah maksud dia. Okay, boleh ke tak boleh? Boleh saya teruskan? Boleh madam. Okay, so kita tengok question lagi satu. Ni last lah. Okay. Number 14. Okay, 14 question dia find the number of diagonal of a decagon. Decagon. So kawan awak buat 10 darab 7 divide by 2. Kenapa divide by 2? Suka hati dia je kan. Ni ada 10. N minus 3 divide by 2. Kenapa ni? Tak pakai permutation combination ni. Okay, so kalau decagon, kita ada berapa? 1, 2, 3. Kita ada 10 lah kan? 3, 4, 5, 6, 7. Alamak. Dia nak letak ni dah salah dia ni. 1. Bolehlah decagon. Sini kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 10. Lebih kurang macam tu lah. Okey, so sekarang dia tanya diagonal. Okey. Diagonal maksudnya kita nak yang macam ni. Ni ke sini. Ataupun ni ke sini. Okey. So, kita ada 10 bucu. Untuk jadikan diagonal, berapa bucu awak perlu pilih? Daripada 10 bucu, untuk jadikan diagonal, kita pilih berapa bucu? Sini dengan sini contoh. Berapa bucu tu? Sini dengan sini. Berapa bucu untuk dapatkan satu diagonal? 2. So, 10 si 2. Okay. Tetapi, dia ada possibility untuk jadi, dia tak semestinya akan pilih. Kalau 10 si 2 ni, tak semestinya pilih bucu ni dan bucu yang di depan dia. Dia kemungkinan besar akan pilih sini dan juga sini. So, ini dah tak jadi diagonal. Ataupun sini dan sini. Ini dah tak jadi diagonal. Okay. So, daripada 10 si 2 yang kita pilih tadi, bucu tu, kita kena tolakkan dengan yang sisi. Sisi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 kena tolakkan. Sebab ini adalah side. Bukan diagonal. Okay. Yang lain tu nanti akan jadi diagonal. So dapat berapa? 10 si 2 tolak 10 untuk side. Dapat berapa? 35. 35. Okay, so ini dah jalan kerja dia. Kalau nak pakai combination. Kalau orang buat tak tahu lah pakai formula apa entah. Mesti cari internet ni kan. Ni tak pakai permutation combination ni. So ini soalan A. Okay, untuk soalan B pula. In a birthday party, every person shake hand with every other person. So untuk orang shake hands, kita perlukan 2 orang. Okay. Dia kata ada total 28 handshakes. How many person were present in the party? So sekarang macam kawan awak buat, kita cuma tahu untuk shake hand perlukan 2 orang. Tapi kita tak tahu lagi daripada berapa orang benda tu terjadi. Okay. So kita kena buat 6C2 samakan dengan 28. Ini yang soalan bagi. Sebab ni total handshake. Yang ini perlukan 2 orang. Ini tak tahu berapa orang. So N tu lah yang awak perlu cari. So nak cari N kena pakai formula lah. N factorial. Ni N darab bagi dengan 2. Ni salah ni formula awak ni. Patutnya NC2 dalam kuliah ada Dia punya formula adalah N factorial over dengan sebab ni NCR. So dia NCR, dia akan dapat N factorial over dengan R factorial darab dengan N minus R factorial. Macam ni dia punya formula sebenarnya. So N factorial divide by R awak adalah 2 sekarang. 2 factorial darabkan dengan N minus 2 factorial samakan dengan 28. And then
n factorial dengan n minus 2 factorial ni. Okay, ini kita kena simplify dia. So nak simplify dia, n factorial adalah n darab n minus 1 darab n minus 2 and then darab lagi dengan n minus 3 sampailah kita jumpa 1. Ini n factorial. Kalau n minus 2 factorial pula, maksudnya awak kena buat daripada n minus 2 lah. Kita mula dengan n minus 2 dan kita darab dengan n minus 3 sampailah kita jumpa 1. So tengok kat sini antara n factorial dengan n minus 2 factorial kita boleh cancel out sebenarnya. Sini mula daripada n minus 2 sampai jumpa 1. So kita dah boleh cancel out dengan ini. So apa yang tinggal? Sebab ni divide. So apa yang tinggal? N darab N tolak 1. So n darab dengan n tolak 1 je yang tinggal. Samakan dengan 28 darab dengan 2 factorial. So kita dapat 56. So dapatlah n squared tolak n tolak 56 sama dengan kosong. So awak kena factorize this one. So factorize dapat apa sebenarnya? N 8 dengan 7. 8 dengan 7. So kita nak negatif. Negatif n maksudnya negatif kat sini. Sini positif lah. So kita akan dapat n sama dengan 8 ataupun n sama dengan negatif 7. Tapi n adalah bilangan orang. So bila bilangan orang, kita tak bolehlah ambil negatif. Okay. So n sama dengan 8. Sebab n is the number of person. So dia tak boleh negatif lah. So jawapan dia n sama dengan 8. So ni jalan kerja yang ni, yang complete. Kawan awak tu dah simplify terus. N factorial dengan n minus tu dia simplify terus dah tu. Okay, so any question nak tanya before we end our class? Madam. Video hari tu saya rekod. Yang rekod tu ada yang tak ada suara. Tiba-tiba. Tak apalah, hantar je. Dia nak proof